Mudah sikit. Pertama, rukuk. Rukuk ni adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Kita semua tahu dan kita semua buat. Rukun sembahyang apa? Wa aqibus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maknanya rukuk tu sembahyang lah. Maknanya bila sebut sembahyang dia jadi rukun, iaitu tanpa rukuk tak sah sembahyang. Itu yang pertama. Dalam surah Al-Hajj juga ada disebut ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu sampai habis ayatnya. Hai orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Dengan maksud rukun sembahyang. Jadi kita tahu tanpa rukuk tak sah sembahyang. Rukuk adalah rukun sembahyang. Yang mana rukuk ni dia satu penghormatan yang tertinggi yang diberikan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tak boleh rukuk orang lain. Orang, makhluk tak boleh. Rukuk pada makhluk tak boleh. Rukuk ni hanya khas untuk Allah. Penghormatan yang tinggi untuk Allah semata-mata. Itu rukuk. Walaupun kita sayang ibu bapa, sayang suami, sayang isteri, sayang kawan-kawan, sayang pemimpin, sayang ketua, kita tak disuruh untuk rukuk pada mereka. Tidak. Tak disuruh untuk kita rukuk. Kerana itulah apa yang diamalkan oleh orang Jepun tu tak selari dengan Islam. Rukuk, diorang rukuk tu. Tapi kalau setakat tunduk sikit-sikit tu biasalah, tunduk macam tu kan. Tak apa lah. Dia tunduk sampai ke sini sampai jadi rukuk. Ya haid tu lah. Rukuk orang Jepun tu kan tak selari dengan Islam. Malah hukumnya makruh jika tunduk sikit. Tunduk sikit macam tu. Makruh dah. Tunduk dekat makhluk atas sebab penghormatan. Atas sebab nak hormat dia kita tunduk sikit. Tunduk sikit macam tu macam ni. Hukumnya makruh. Tapi kalau sampai ke tahap rukuk macam ni, haram. Berdosa rukuk orang macam ni dengan niat penghormatan. Lebih-lebih lagi kalau sujud dengan niat penghormatan tu, sujud lebih-lebih lagi. Haram ganda dua. Malah boleh jadi kufur jika dengan niat membesarkan dia. Itu jadi kufur. Sekadar nak hormat, haram. Dosa besar kali dua. Sebab rukuk haram dah. Sujud haram kali dua. Kalau sujud ada niat pula nak membesarkan dia, kufur, kafir. Itu yang berlaku pada viral baru-baru ni kan. Walaupun saya rasa dah orang sini juga soal bab tu. Dia pergi sujud kepada makhluk. Itu adalah katanya lah adat kaum tu. Lepas dah kahwin tu kena sujud. Adakah jatuh kufur? Belum tentu. Tengok hati dia. Sekadar dia follow ikut ajalah. Ikut aja, maka haram kali dua, ganda dua, haram kuasa dua. Tak sampai tahap kufur. Tapi kerana nak membesarkan dia, membesarkan makhluk tu, sebab tu sujud, kufur. Kufur. Dan haram rukuk, haram sujud pada manusia sama ada rukuk berdepan ataupun rukuk terbalik. Sujud juga sama. Sujud kita akan bahas akan datang. Tapi rukuk lah. Rukuk depan haram, rukuk terbalik juga haram. Tu rukuk terbalik. Rukuk terbaliknya yang boleh jika rukuk dekat orang depan kan haram. Terbalik juga haram. Maksudnya tungging punggung kat orang. Rukuk macam tu haram juga. Tak boleh juga. Depan dan belakang tak boleh. Cuma dalam satu tempat je yang boleh dan boleh. Malah wajib untuk tungging kat orang ketika sembahyang. Yang duduk saf yang kedua. Saf yang pertama selamat. Tapi kena tungging dengan imam juga. Imam paling selamat sekali. Itu je yang wajib. Maknanya tak salah. Selain daripada rukuk ketika dalam sembahyang saf tadi, tak boleh. Hukumnya haram. Terbalik. Depan pun tak boleh, belakang pun tak boleh. Tak boleh. Hukumnya haram juga. Yang depan kerana respect. Sebab tu haram. Hormat dia. Haram. Belakang menandakan hina. Hina dia. Haram juga sebab menghina orang. Jadi dua-dua. Depan pun haram, belakang pun haram. Cuma kadang-kadang ia diperlukan atas sebab-sebab tertentu. Mungkin nak ambil barang, dia jadi rukuk. Oh, tak boleh, haram. Sebab apa? Kat depan tu ada orang, dia nak ambil pen jatuh. Oh, takkanlah macam tu pun haram. Itu nak ambil barang.
Ataupun mungkin dia nak senaman, kan, senaman berdiri duduk di macam tu lah, duduk macam tu senaman. Oh, takkan haram depan tu ada orang? Tak, bukan maksud macam tu. Rukuk dengan niat rukuk lah, itu yang haram. Kalau rupa rukuk tak haram. Tapi sebab apa? Rupa rukuk tapi bukan nak rukuk. Rupa je tak haram. Yang haramnya nak rukuk betul-betul, nak tunduk dekat orang. Ya, tu bukan nak tunduk, dia nak ambil barang. Jadi kedudukan dia tunduk. Dia nak senaman, nak betulkan pinggang ni, slip disc ni, kenalah rukuk. Itu bukan rukuk. Itu bukan maksud rukuk yang haram. Macam tu juga terbalik. Ikut terbalik juga haram sebab menghina orang. Terbalik, rukuk terbalik kat dia, tunjuk punggung kat dia. Tapi ada keadaan yang tak haram, antaranya sembahyang sebut tadi. Dan ada keadaan, satu kisah yang berlaku pada zaman 3 kurun ke-3, ke-4 itu, 380, 400 hijrah. Satu kisah. Seorang imam besar nama Abu Bakar Al-Baqilani. Imam ni imam besar. Dia sangat alim dan sangat pandai berhujah. Sehingga kan kalau dia berhujah dengan orang kafir tu kalah. Maka Raja Rom dengar dia tu hebat sangat. Rom ni kita tahulah, bila Rom ni Nasrani lah, Kristian. Dia dengar hebat sangat, dia minta panggil untuk berdebat dengan paderi dia. Sebab hebat sangat dengan cerita ni. Maka bila dipanggil, pembesar dia pergi jemput, tapi dia kata dengan satu syarat. Nak ajak orang berdebat, lepas tu dia bagi syarat kat orang tu. Sepatutnya orang yang diajak tu yang bagi syarat. Boleh aku nak berdebat dengan kau punya paderi dengan syarat. Sepatutnya macam tu. Dia terbalik. Raja kami panggil kamu untuk berdebat, tapi kami bagi syarat. Dia terbalik kot. Syarat dia, bila pergi nak berdebat dengan paderi nanti, hendaklah dia rukuk. Sebab jumpa Raja Agung waktu tu, Raja Sultan waktu tu lah apa, mana Firaun pakai sultan memang tak pakai sultan lah, kita panggil ketua lah, kita dia punya raja besar dia. Raja besar dia, jadi semua orang jumpa dia mesti tunduk tu masuk sampai tahap rukuk. Tahap rukuk. Dia kata tak boleh, agama kami melarang, hukumnya haram tunduk dengan niat hormat. Tunduk ajalah, tak nak. Kalau macam tu tak nak berdebat. Dia pergi jumpa raja dia, kata raja dia, dia tak nak berdebat, tapi bukan dia takut, sebab dia tak nak patuhi peraturan untuk tunduk dekat raja tu, rukuk dekat raja. Akhir sekali macam mana ni? Macam mana? Nak berdebat ke? Nak debat juga, sebab dia yakin paderi dia boleh menang. Akhirnya tak apalah, dia kata tak payah pakailah syarat tu. Pergi sekali lagi, jom raja kami panggil, tak payah tunduk hormat kat dia pun tak apalah, pergi debat aja. Tapi bijaknya pembesar ni, raja sekali lah, dia kata pintu istana dia besar. Nak masuk pintu istana ni, dia kata kita buat renovation kejap. Sebab pertandingan tu, debat tu minggu depan, lebih kurang macam tu. Sempat buat renovation ni. Buat macam mana? Dia buat pintu masuk tu, nak pergi ke singgasana tu, tempat raja dia tu, dia pecahkan depan tu, dia buat rendahkan. Ikat bata. Tak tahulah macam mana dulu bahasa saya, ikat bata lah. Rendahkan. Jadi sesiapa yang nak masuk, kena buat macam ni. Masuk-masuk, Allah, kena tunduk. Sebab kat depan tu raja ni. Masuk, kena buat macam ni. Tempat lain tak ada tutup. Masuk, lepas tu raja duduk kat depan. Jadi tunduk terpaksa dia panggil. Tak nak sangat. Oh, bijak. bijak. Akhir sekali, cukup masa datang. Dia tahu, alamak, renovation ni baru cat lagi ni. Alamak, aku bagi syarat tak nak tunduk. Akhir sekali terpaksa tunduk. Terpaksa tunduk lah. Dia rendah ke depan tu. Bijaknya Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Dia masuk kot terbalik. Kot punggung dulu. Ambil kau. Raja dia kena punggung dulu. Ambil. Dia masuk kot belakang. Kata, apa benda tu lah, punggung orang. Maka terhinalah raja tu dengan sendirinya. Maksud nak beritahu, kadang-kadang ada keadaan yang boleh macam tu, tapi niat bukan niat nak hormat, bukan niat nak hina, bukan. Bila keadaan jadi macam tadilah. Macam saya sebut tadi contoh-contoh, nak ambil barang, nak senaman, mungkin nak bukan nak rukuk kat orang, tidak, tapi atas sebab-sebab macam tadi. Sebab dia nak hina kita dengan helah macam tu, dia kona balik macam tu, boleh lah, tak ada masalah.
Sikitlah cerita pasal Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Tapi kalau cerita dia panjang lagi, yang kitab tu boleh panjang lagi.